ia juga menginsafkan suami. Allah, yang ketika itu tengok, Allah, bini aku bertarung nyawa, berkeluar-keluar darah, kan, lembik terus badan, menjadikan kita secara tak langsung tertarbiah. Ya Allah, macam manalah mak aku dulu lahirkan aku, sampai dah besar begini boroi pula. Aku pun jadi lupa dia, asyik baik dengan bini je, lupa pula tanggungjawab dengan mak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Kita berjumpa lagi dalam Smart Parent bersama Dr. Zamri Zainuddin dan membincangkan pastinya tentang kekeluargaan. Kalau sebelum ini kita dah bincangkan bagaimana tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami isteri yang menjadi bapa kepada anak-anak bila mereka dewasa, dan bila dah semua tanggungjawab dijalankan, kerukunan rumah tangga, kepala dan kemudi kepada rumah tangga suami dan isteri beres, maka kita berpindah pula kepada satu step yang lain. Apa tu namanya? Mestilah berusaha untuk mendapatkan zuriat. Dah nak mula cerita anak-anak kecil ni. Sebab antara tujuan perkahwinan adalah untuk, selain daripada mengikut sunnah Rasulullah SAW, adalah untuk memperbanyakkan zuriat keturunan Nabi SAW, zuriat keturunan umat Nabi SAW. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikathratil al-umam yaumal qiyamah. Faham maksudnya? Iaitu, bernikahlah kamu, beranak pinaklah kamu, sesungguhnya aku, Nabi kata, bangga dengan ramainya umat aku pada hari kiamat nanti. Kalau boleh, umat yang berkualiti lah, jangan mak rempit, mak dadah apa semua, kan Nabi sedih juga, ya tak? Maka kita kena ada mindset berusaha untuk mendapatkan zuriat. Jangan menjadi satu kesalahan bagi pasangan yang berkahwin tak nak zuriat. Kalau dia misalnya merancang untuk waktu tertentu, bukan mu'abbad ni maknanya selama-lamanya, itu harus pada tempoh, mungkin orang kata nak stabilkan ekonomi setahun, 2 tahun ke, tapi untuk berniat tak nak zuriat, ini dielakkan dan bertentangan dengan tujuan perkahwinan itu sendiri. Maka oleh sebab itu, bila dah cuba berusaha, mari kita gabungkan dengan apa yang disebut sebagai doa-doa daripada langit. Ya, antaranya diajarkan kepada kita yang pendek, Rabbi habli minas salihin, dalam Quran, iaitu, ya Allah, kurniakanlah aku di kalangan anak-anak yang saleh. Ataupun boleh juga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, iaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu apa maksudnya? Ya Allah, kurniakanlah aku eksklusif daripada sisimu zuriat yang baik, yang soleh, sesungguhnya kaulah penerima doa. Ini pun banyaklah mak bapak tu berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, tengah musafir, tengah malam, kan, tengah qiyamul lail. Dan jangan lupa, ketika mana bersama-sama dengan pasangan, baca doa ini supaya zuriat yang dilahirkan juga insya-Allah jauh daripada gangguan syaitan, jauh daripada hasutan syaitan. Ketika mana nak mula tu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, kurniakanlah kami, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau akan rezekikan kepada kami. Kadang-kadang doa-doa ni, Arab ni kadang-kadang kita lemah juga nak hafal je tak. Kadang-kadang anak-anak sekolah tadika pun hafal. Ada satu cerita menarik, tuan-tuan, bagaimana anak-anak yang bersekolah agama pasti, sekolah-sekolah yang menghafal doa dan sebagainya, selalulah baca doa. Kadang-kadang ada mak bapak bila nak makan, kau baca doa, anak ni pun baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bila time makan je, kau baca doa, asyik disuruh anak aje. Sampai satu ketika anak ni pun, hai abah, asyik saya je baca doa, apa kata hari ni abah pula baca doa? Abah bukan tak nak baca, abah saja tak nak tunjuk skill. Tak ada, hari ni saya nak abah juga baca doa.
abahnya pun baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Lain pula tu. Anaknya kata lain tu bah. Itu pun doa makan juga dia kata. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, minta zuriat kita dijaga daripada gangguan syaitan. Seawal ketika mana berhubung suami isteri pun telah diajar oleh Nabi SAW demi melahirkan zuriat yang membanggakan Nabi pada hari kiamat. Bila alhamdulillah tengok-tengok patutnya kitaran haid elok je datang sebulan sekali ya tak, tiba-tiba lari pula tak datang-datang haid, lain macam ni pula. Lepas tu kepala dah pening-pening dah isteri ni. Mungkin tanda-tanda mengandung ada. Bolehlah pergi ke farmasi ke ambil cek mengandung yang pakai air kencing titik tu. Tengok-tengok ada tanda kelahiran, ada tanda positif. Masa tu jangan lupa dia ajar kepada kita supaya sujud syukur. Sama ada suami isteri sama-sama sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ramai yang dah cuba. Akhir-akhir zaman ni pula kita tengok susah orang nak dapat zuriat. Faktor kesihatannya, faktor gomoknya, faktor keturunannya, faktor macam-macam. Bertahun-tahun cuba tak dapat. Kita tengok alhamdulillah Allah bagi pula. Maka jangan lupa untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan zuriat ini. Baik. Kemudian bila dah masuk fasa mengandung pula, pendidikan dah mula di sini. Kepada siapa? Kepada anak dalam kandungan. Kepada anak dalam kandungan ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan sebab mereka sudah mula diberi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Mula-mula diberikan pendengaran, dah dengar suara mak bapak kat luar. Kemudian diberikan juga penglihatan, dah kenal cahaya, gelap, terang dan sebagainya, dan diberikan juga hati. Masa tu dah mula mendengar. Dengarkanlah dengan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya amalan-amalan ibu mengandung, surah Yusuf, insya-Allah moga-moga anaknya cantik, sempurna, tak cacat. Surah Maryam, kalau anak yang salihah, anak yang perempuan jadi seperti mana, insya-Allah Maryam yang salihah. Surah Luqman, moga-moga menjadi anak yang cerdik. Begitulah dengan surah-surah juga yang lain. Kalau boleh bacalah, mengamalkan Al-Quran. Kerana ada beberapa kes yang menarik kita mendengar. Ada bayi-bayi yang baru lahir tidak pernah diajarkan Al-Quran. Bila sampai waktu-waktu tertentu 3-4 tahun dia membacanya sendiri. Dan rupanya bila dikaji, maknya telah membacakan dan membiasakan membaca surah-surah tertentu ketika mana semenjak dalam kandungan lagi, sehingga anak ni mendengar dan terhafal tentang ayat-ayat tersebut. Walaupun bayi ini, kanak-kanak ini tidak pernah diajar. Masya Allah. Ya? Ini satu benda yang menarik. Termasuklah doa yang ma'thur dalam ayat 40 surah Ibrahim. Baik doa ini untuk diamalkan. Rabbi ja'alni muqimis salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang mendirikan solat dan zuriat keturunan aku juga sekali. Sesungguhnya kaulah penerima doa. Ini pun doa yang bagus, amalan-amalan yang bagus bagi ibu-ibu yang mengandung. Baik. Bapa pun walaupun perut dia boroi, dia tidak mengandung, bukanlah bererti dia tidak berdoa juga ya, baca juga. Sebab pengaruh pendidikan ini kadang-kadang ayah lebih berkesan berbanding ibu. Sebab kita tengok kat dalam Al-Quran bagaimana bila faktor pendidikan, biasanya mesti cerita tentang Luqmanul Hakim dengan anak. Mesti cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nampak, Luqman bapa, Nabi Ibrahim juga bapa. Bahkan ada kajian-kajian doktor daripada Universiti Malaya sebagai daripada Dr. Roslan sebagai contoh daripada HKL bahagian psikiatrik, dia kata anak-anak perempuan yang bakal berkahwin dengan bakal suami dia, dia akan cari plus minus perangai bakal suaminya yang tak jauh beza dengan bapaknya sebagai benchmark. Oleh sebab itu bapa-bapa pun penting untuk menunjukkan contoh yang baik semenjak anak dalam kandungan lagi. Okey, baik. Seterusnya jaga perasaan hati pasangan, iaitu ibu tengah mengandung ni orang kata sensitif. Jangan kasih sedih, jangan marah-marah kan. Bila orang rasa ada perasaan tak baik, sedih, marah, terkilan, ini ada secara psikologinya, hormon-hormonnya boleh memberi kesan yang kurang baik, yang kurang positif kepada anak di dalam kandungan ya. Masa ni biasanya dah start deal dengan klinik kesihatan. Adalah cek-cek bulanannya tu.
Pastikan kandungannya sihat, ibunya pun sihat, vitaminnya pun cukup, darah tinggi, blood pressure-nya pun okey, gulanya pun mantap, kan? Dia punya ukuran baby. Ini tuan-tuan, alhamdulillah kerajaan kita sangat peka dalam perkara ini untuk memastikan warga negara Malaysia sihat, di follow up setiap bulan. Terpulang sama ada nak pergi kerajaan ataupun swasta, kedua-duanya baik. Dan jangan lupa amalkan gaya hidup sihat. Iaitu pertama pergaulan lah. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang tak sihat. Lepas tu keduanya pemakanan, of course. Jangan isap rokok, alkohol, kemudian apa lagi, minum minuman keras, makan benda-benda tak berkhasiat. Semuanya memberi kesan kepada zuriat ataupun anak yang dikandung. Kita biasa dengar, kita adalah apa yang kita baca. Betul? Kita juga apa yang kita makan. So makan ni memberi kesan kepada attitude perangai. Kan baru-baru ni kan kadang-kadang kita pernah dengar dekat seluruh dunia bagaimana attitude makan yang tidak senonoh, makan benda-benda yang liar menjadikan virus corona dan seumpama dengannya, yang menjadikan attitude manusia, kesihatan pun jadi tidak baik, ya. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya sokongan moral. Tengok-tengok dah akhirnya makin boyot Dulu jalan lurus je, sekarang mengengkang pula. 6 bulan, 7 bulan mengengkang kan, lagi slow jalan, perut pun dah boyot ke depan. Sabar, ya. Ketika itu suami kena bagi sokongan padu, sokongan yang mantap, sehinggalah dia masuk ke dalam bilik bersalin. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok perkembangan kesihatan di Malaysia ini, kini klinik kerajaan juga mesra kepada bapa-bapa. Selain diberikan cuti seminggu untuk berehat menerima baby, dia juga bagi untuk bersama-sama dengan isteri untuk memberi sokongan moral di saat melahirkan bayi. Dia ada kelebihan-kelebihan. Pertama, selain daripada sokongan moral kepada isteri yang nak pegang tangan kita, yang nak minta sokongan moral, kekuatan untuk push, ia juga menginsafkan suami. Allah, yang ketika itu tengok, Allah, bini aku bertarung nyawa, berkeluar-keluar darah, kan, lembik terus badan, menjadikan kita secara tak langsung tertarbiah. Ya Allah, macam manalah mak aku dulu lahirkan aku, sampai dah besar begini boroi pula. Aku pun jadi lupa dia, asyik baik dengan bini je, lupa pula tanggungjawab dengan mak aku. Contoh, menginsafkan kita dan lebih menyayangi pasangan hidup kita. Ini kelebihan untuk memberi sokongan moral sehinggalah ke bilik melahirkan anak. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah serba ringkas bagaimana fasa memohon zuriat, begitu juga perkembangan zuriat tadi sehinggalah dia lahir, begitu juga doa-doa dan tarbiyah secara tidak langsung ke dalam bayi ini bagi pasangan suami isteri. Moga-moga insya-Allah dapat diamalkan, dan kita berjumpa lagi insya-Allah pada episod yang akan datang dalam menghuraikan lagi sambungan kepada perkembangan zuriat yang sudah pun lahir ke dunia ini insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada next Smart Parent. Jumpa lagi.